Semua automatik, betul tak? Adakah masa lahir dulu doktor tanya, jantung ni nak automatik ke nak manual? Bayangkan kalau kita pegang jantung, kita pump sendiri. Assalamualaikum kawan, sihat? Sihat, alhamdulillah. Kan? Tengah-tengah dengar ceramah tu ngantuk kan? Lupa pump. Seorang meninggal. Lah, seorang lagi meninggal. Setiap malam MJK surau bincang. Kalau panggil penceramah, tengok berapa ramai yang meninggal. Kalau ramai meninggal, jangan panggil dah penceramah tu. Tak, semua Allah bagi auto. Kita kena syukur. Bila-bila boleh mati. Ada orang tu jalan-jalan jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni confirm mati punya dalam betul lubang tu. Jabatan bomba dan penyelamat pun tarik pakai tali. Tarik sampai atas. Cek nadi dia. Hidup lagi. Bila dia jaga, bang hebat bang, abang jatuh dalam lubang. Dalam bang, tapi tak mati bang. Ya ke? Hui, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Tadi jatuh tak mati, terperanjat tengok lubang mati. Nak beritahu apa? Nak beritahu kita mati bukan sebab yang kita jangkakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan, ketua-ketua kaum, ketua kampung, semua ketua lah yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita membicarakan satu topik, satu topik yang mana berkisar tentang hari selepas kehidupan, dengan topik andai ini hari terakhirku. Hidup dalam dunia ni, sian anak tu pahal lah tu. Nah lah siannya lah. Kan? Jadi dalam hidup kita ni, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Semua yang kita ada pun tidak bersifat kekal, semuanya akan hancur. Dunia ni adalah merupakan kesenangan yang memperdayakan. Dan kalau kita tengok, bila dah tahu dah kematian itu adalah merupakan satu benda yang pasti, Nabi sebut, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Tuan-tuan dan puan-puan jangan marah saya cerita pasal mati, sebab ni tajuk pilihan penganjur, bukan saya yang pilih. Muka dah macam tu, dah pahal lah mati kan. Jadi andainya ini hari terakhir kita, apa agaknya yang kita akan buat, kan? Apa agaknya yang kita akan buat? Contohlah tengah dengar ceramah, tiba terdengar bisikan kat telinga, besok kau mati. Dekat telinga tu dengar, besok kau mati. Agak-agak apa jadi kat kita ni? Apa kita nak buat? Agak-agak kita lah, kita tak cakap dengan orang tapi kita terdengar bunyi tu. Apa agaknya kita akan buat? Mengucap. Dia kata besok baru mati. Banyak istighfar, banyak mengucap.
Antara lain silap-silap ada orang beritahu, "Mam, jangan kunci pintu masjid ni." Saya tak balik kot, saya duduk sini. Paling tidak sampai esok. Masa tu apa lagi? Apa jadi dengan duit kita? Apa jadi dengan duit kita? Contoh kita dah tahu nak mati esok ni, duit kita nak buat apa? Cepat-cepat sedekah bagi kat orang. Kan? Dia siap beritahu esok pukul 4. Besok tu pukul 4 matinya. Cepat-cepat habis sebelum pukul 4 bagi semua. Handphone, duit, rantai emas semua bagi. Tudung pun bagi kawan habis. Tak ada tinggal apa dah. Bagi. Esok tu pukul 5 hidup lagi. Rupanya kawan dekat belakang tu yang bisik, "Kau mati esok." Menyesal aku, dia kata masa tu kan. Tak ada apa nak menyesal pula. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Sulang boleh. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Itu sebabnya kalau kita tengok pekerja-pekerja asing, Abang Ila, Bangla, kan, yang pekerja-pekerja Bangladesh tu, dia bekerja, dia makan ambil nasi, dia bubuh kuah kari, bubuh bawang je, kan, banyak lah tu nasi tu, tapi tak boleh lauk, ayam, ikan apa tak letak, kuah lebih. Lepas tu dia kerja, dia tak kisah. Dia boleh pakai baju biru, seluar kuning, kasut hijau, dia boleh pakai. Dia boleh jalan pegang tangan lelaki dengan lelaki, minta jalan boleh. Dia tak kisah. Dia kata tak kisah orang Malaysia nak cakap apa, tak kisah, ni bukan tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia di Bangladesh. Duit dia banyak, dia buat mana? Semua dia hantar balik Bangladesh. Hantar. Lepas 5-6 tahun, lepas 10 tahun dia dah puas kerja dekat Malaysia ni, dia pun beli tiket, dia balik Bangladesh. Sampai dekat Bangladesh, rumah dah besar, kereta dah ada, kan, dia tinggal nak tuai hasil. Macam itulah hidup kita di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia, maka sudah tentulah kita akan buat pembetulan apa yang kita boleh buat. Antaranya dalam bab keluarga kita, apa kita akan buat? Kita akan jaga hati mak ayah kita. Kita akan jaga hati suami kita. Suami akan cuba jaga isterinya, jaga hati isterinya. Dulu sebelum kahwin, kan, dulu sebelum kahwin dipaksa-paksa suruh kahwin. Akhirnya bila dah kahwin, bermadu bergaduh pula. Risik pada hati. Tajuk drama tu, kan. Jadi selagi hidup, agi hidup, aging lah bahannya. Agi hidup, lagilah kena jaga hati isteri tu. Jaga. Orang perempuan kena tahu buat baik dengan orang lelaki. Sebab apa? Menurut kajian dalam Malaysia ni, kebanyakannya, majoritinya suami mati dulu. Iya, termasuk yang bercakap ni. Lelaki mati dulu. Jadi kalau lelaki mati dulu, kalau kita marah-marah, dia tak sempat macam mana? Jerit-jerit dia marah, abang, marah aja. Abang rasa marah ni. Terasa nak makan apa? Bubur. Dia marah, pergi bawah tu, duduk rumah flat, sedih, turun lift, beli dekat bawah dekat kedai. Dia nak yang isteri dia masak. Dia nak isteri dia masak, tapi isteri dia suruh beli dekat kedai. Dia punya sedih, menangis, hiba dalam hati, tak boleh nak cakap. Naik lift, pintu lift tertutup, tersepit kepala, sangkut, mati. Yang selamat bubur. Malam tu kenduri.
kenduri doa selamat tahlil 3 hari 3 malam. Yang jadi mangsa imam dengan makmum yang datang tahlil 3 malam bubur. Malam ni bubur juga ke imam, macam tu lah nampaknya dia teringat dekat arwah ni. Tahu tak nangis tu, tak sempat buat bubur untuk arwah. Bukan tak sempat, kau yang tak nak buat. Jadi orang perempuan, orang lelaki ni cepat pergi daripada kita. Orang perempuan ingat tak? Ni saya beritahu ni, mulai hari ni jangan sakit hati suami lagi, boleh? Boleh ke tak? InsyaAllah. Lepas ni apa yang suami nak setuju aja, faham? Apa gelak pula? Fikir yang bukan-bukan aja. Suami nak makan mihun goreng jantan, buat kan? Tahu mihun goreng jantan? Ada telur. Jantan lah tu. Nak makan apa lagi bang? Abang teragak nak makan kuih kapel. Tu tak kuih kapel? Kuih cakui. Kan dia melekat tu. Kapel. Kita yang tak nak buat. Suami suruh sign aja. Mana bang? Sini sign. Sign setuju, boleh? Boleh tak? Suami nak transfer tanah nama kita. Apalah fikir tak elok aja. Tu sebab Nabi tinjau dalam neraka, Nabi nampak ramai orang tahu. Tahu. Jadi jaga hubungan suami isteri. Jangan saling sakit menyakiti. Bercintalah selagi ada hayat di kandung badan. Walaupun dah tua, seorang 50, seorang 60. Walaupun seorang tu 60, dua-dua 60, dua-dua 70. Minum air kelapa 2 straw bersilang. Tiup apa, isap-isap tak mau. Abang itu telinga. Ya ke? Tak kisahlah. Tapi romantik ikut cara masing-masing. Jaga hati, jangan saling sakit menyakiti. Begitu juga jaga hubungan sesama kita dalam masyarakat. Jangan nak gaduh aja, jaga silaturahim. Gaduh-gaduh, kita bergaduh, kita berlawan. Cakap sana sakit hati sana, sakit di sini, nanti pergi kedai makan jumpa juga. Pergi kedai beli barang, masa ni lah dia nak beli barang. Nampak tak? Yang dulu sudahlah. Isteri kita bekas kekasih lama dia. Dia nak buat macam mana? Dah jodoh. Kadang kira orang perempuan pun kadang gemar cari jodoh jauh-jauh. Pasal tak? Orang perempuan Sarawak, suaminya Kelantan, jauh. Kenapa tak cari dekat-dekat? Isteri Sarawak, lepas tu perempuannya yang suaminya Negeri Sembilan, jauh. Kenapa tak cari dekat-dekat? Satu kampung sana, Surabaya. Ini bini Surabaya, suami Surabaya, Indonesia. Kenapa kamu cari jauh? Carilah dekat-dekat. Ni saya tanya orang perempuan, kenapa cari jauh? Kenapa tak cari dekat? Kenapa tak cari dekat? Kenapa yang jauh-jauh? Ni jauh ni Kelantan. Yang seorang ni Surabaya, Indonesia. Yang seorang ni dekat Amerika. Kenapa cari suami jauh-jauh? Yang dekat-dekat kan senang, tak bergaduh raya. Kenapa? Apa jawapannya? Sebab apa dia? Jodoh. Apa dia? Jodoh dia kata. Jodoh tu adalah jawapan yang sangat cerdik dan bijak.
Lepas ni kalau suami bawa balik isteri lain, cakap macam tu. Abang bawa isteri baru ni, jodoh bang. Tak boleh Tak boleh. Saya cuba tak lepas. Kukuhkan ikatan kejiranan kita, jangan bergaduh. Kita tak tahu bergaduh. Jangan lalu lagi depan rumah aku ni. Masalahnya itu satu-satunya jalan nak keluar dari kampung. Mana lagi jalan nak ikut? Berenang dia. Mana ikut jalan lain. Jangan susahkan. Jangan bergaduh sampai macam tu sekali lah. Dan begitu juga ni. Ini surau ke masjid? Surau. Ni surau ni. Cantik suraunya. Tu yang saya difahamkan, memang hari-hari ramai macam ni. Saya dengar lah subuh macam ni, bertolak-tolak nak masuk. Untuk makluman semua, untuk makluman semua, kuliah agama setiap malam ada. Bukan hari ini saja tau. Saja nak beritahu. Kan? Hari apa yang tak ada? Malam mana yang tak ada? Banyak malam tak ada. Malam minggu tak ada. Sebab malam minggu bagi peluang dengan family. Jadi setiap malam mana ada kuliah datang. Sebab apa Nabi sebut? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Orang yang dah mati tu kalau boleh, aku nak pergi surau, aku nak pergi masjid, aku nak sedekah, aku nak jaga hati suami aku nak jaga hati isteri aku. Dah mati lah masa tu baru cakap nak buat semua benda baik ni. Aku nak minta maaf dengan jiran aku selalu bila basuh motor saja aku arahkan air tu ke rumah dia. Aku tanam pokok besar, daun-daun kering semua pergi rumah jiran aku buat tak tahu. Jiran aku sapu hari-hari, aku dah lah biarkan, aku tak bagi pun buah tu bila berbuah kat jiran aku. Dan begitu juga kita ni, aku menyakitkan hati kawan-kawan aku. Bagilah aku peluang, aku nak tutup aurat. Bagilah aku peluang, aku selama ni gemar sangat pakai seluar pendek, jalan kat kampung. Dah tua bangka, tak faham lagi. Contoh pakai tudung, baju ketat, sendat. Islam aja tutup aurat, bukan balut aurat. Macam balut nangka. Kan? Pakai tu biarlah, jangan ketat-ketat hingga menampakkan bentuk, hingga boleh diagak ini pinggang berapa. Baik, tulis label terus. Label tu letak. Pinggang 35. Bayangkan tu, contoh kan. Hati-hati. Sebab apa? Sebab apa semua ni kita kena buat? Buat baik, jadi baik bersempena dengan Mahal Hijrah ni. Kenapa? Sebab salah satunya adalah kita kena sedar kita akan mati bila-bila masa saja. Nabi aja kalau kamu hidup di waktu pagi, jangan cita-cita hidup di waktu petang. Kalau hidup di waktu petang, jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup di waktu malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Kita tempah baju raya, cantik-cantik kita buat, kita test dekat kedai tu. Hoi, aku kalau pakai baju ni pagi raya ni, mesti terperanjat satu kampung tengok aku pakai baju ni. Sekali PKP tak sempat pakai, betul tak tahun tu kena. Baju dah tempah ni, sepapan-sepapan tempah. Dah habis PKP nak pakai, tak muat pula, dah gemuk. Makan aja hari-hari semenjak masuk grup, masak apa pun tak jadi. Hari-hari masak. Itulah dia. Kita bercita-cita panjang, sedangkan hidup kita ni sementara. Jadi kita kena ingat bila-bila masa kita boleh diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada pasang suami isteri datang jumpa saya di Wangsa Maju. Selepas saya ceramah lepas maghrib, dia datang masa nak isyak. Dia kata, Ustaz ceramah bila? Saya ceramah tadi lepas maghrib. Lah, saya ingat lepas isyak. Dia datang lambat. Dia jumpa saya, Ustaz, saya bawa hajat anak saya. Oh ya ke? Dia nak sangat jumpa Ustaz. Iya ke? Mana anaknya? Anaknya dah meninggal dunia. Jadi dia datang tu mewakili anak dia, nak sampaikan salam. Anak dia baru meninggal dalam 2 minggu macam tu. Saya tanya umur anak berapa? 11 tahun. 11 tahun? Dia meninggal sakit apa? Dia tak sakit Ustaz, dia meninggal dalam tidur. 11 tahun meninggal dalam tidur. Setiap malam Ustaz, tetap pernah tak tengok YouTube Ustaz, dia kata. Tapi bukan itulah sebab kematian dia. Sekarang ada pula yang cakap, kau nak mati kau tengoklah video ni. Jangan, bukan macam tu. Tolong jangan diputarkan kenyataan saya ni. Mungkin dia tengoklah video ustaz-ustaz lain pun dia tengok. Maknanya bayangkan anak ni setiap malam tengok majlis ilmu. Silap-silap dia mati masa tengah tengok majlis ilmu. Macam mana? Tu sebab hari-hari imam doa, Allahumma khtim ala nabi husnul khatimah wala takhtim ala nabi su'il khatimah. Minta penyudah yang baik, pengakhiran yang baik. Katalah mati tengah dengar ceramah, baiklah. Ingat tidur, mati terus. Lah, mati. Sebab kegagalan jantung berfungsi. Itu pun kena syukur. Tuhan bagi jantung semua automatik. Dia pump sendiri. Kalau yang tu laju apa yang penat tu. Siapa yang ngantuk tu? Semua automatik, betul tak? Adakah masa lahir dulu doktor tanya, jantung ni nak automatik ke nak manual? Bayangkan kalau kita pegang jantung, kita pump sendiri. Assalamualaikum kawan, sihat? Sihat, alhamdulillah. Kan? Tengah-tengah dengar ceramah tu ngantuk kan? Lupa pump. Seorang meninggal. Lah, seorang lagi meninggal. Setiap malam MJK surah bincang. Kalau panggil penceramah, tengok berapa ramai yang meninggal. Kalau ramai meninggal, jangan panggil dah penceramah tu. Tak, semua Allah bagi auto. Kita kena syukur. Bila-bila boleh mati. Ada orang tu jalan-jalan jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni confirm mati ni dalam betul lubang tu. Jabatan bomba dan penyelamat pun tarik pakai tali. Tarik sampai atas. Cek nadi dia. Hidup lagi. Bila dia jaga, bang hebat bang, abang jatuh dalam lubang. Dalam bang, tapi tak mati bang. Ya ke? Hui, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Tadi jatuh tak mati, terperanjat tengok lubang mati. Nak beritahu apa? Nak beritahu kita mati bukan sebab yang kita jangkakan. Dah tua-tua nak kahwin lagi. Contoh umur 85. Kahwin pula dengan perempuan muda umur 35. Abang, tak dengar. Isteri baru buka butang 1, meninggal. Jantung tak kuat dah. Bukan orang sini okey. Orang sini 85 okey, tempat lain. Contoh, Tuhan nak ambil nyawa bila-bila je. Ada orang meninggal dunia tu dia tidur. Tuhan sayang ada tidur. Habis. Ada seorang budak di Singapura, seorang remaja umur 22 tahun. Dia balik rumah, mak dia ajak makan, mari kita makan sama. Tak apa, saya ingat nak rehat sekejap, dia kata. Dia masuk dalam, dan kejap lagi saya makan, dia kata. Masuk bilik sekejap, lepas tu tak keluar-keluar. Mak dia tinjau, ada kesan muntah dekat tepi bantal dia. Pegang-pegang, dah tak ada nyawa dah. Mati. Tengah menyanyi karaoke, mati. Apa yang? Engkau lah. Mati. Keras je. Lepas tu usung jenazah macam ni.
pegang mikrofon tak lepas, bawa mic sekali nak mandi ni. Bayangkan sebulan orang tak boleh cerita, tak sangka kan mati tengah karaoke. Mana nak mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Semua ada cerita-cerita. Tapi jangan imam. Kalau imam lah mati tengah sujud, hara makmum. Allahu Akbar. Dah semua orang lamanya sujud. Apa halah imam ni malam ni lama pula sujud. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh, dia kata. Yang 3 orang tu siap tegur sebelah. Weh, apa? Lama sujud. Weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu, nasib baik aku tak cakap. Wah, cakap dah tu. Ui, dah batal dah solat kita. Lepas tu semua bangun-bangun, ramai bangun dah bising-bising, terbangunlah semua. Usik imam rebah, sebulan tak boleh cerita. Untunglah engkau tipah. Latifah. Mana tipah? Mana tipah? Mana tipah? Contoh. Mana? Ya Allah, ada pula tipah sini. Tipah suaminya mana tipah? Ada kat luar, hidup lagi. Tapi kalau suami meninggal dunia tengah sujud, untunglah kau tipah. Suami kau meninggal tengah sujud, Allah. Yang tipah pula, saya redha suami saya pergi macam tu, tapi siapalah yang nak ganti? Macam tu. Contohlah. Kan? Tak adalah. Tapi makna kata Tuhan boleh ambil nyawa bila-bila masa saja. Orang tu sihat-sihat pun boleh mati. Suami tengah makan, abang gap tercekik sudu, mati. Jangan gemar jerit-jeritkan isteri, kesian isteri. Suami. Kan? Jadi makna kata kita ni bila-bila boleh mati. Maka apa yang kita kena buat? Bertaubat. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Sebelum mati minta ampun. Itu sebab antara kematian yang dicemburui adalah orang yang meninggal daripada penyakit kanser. Ada beberapa anak murid saya yang buat kajian. Kebanyakan, boleh kata lebih 80% pesakit-pesakit kanser yang meninggal disebabkan kanser akan meninggal pada hari atau bulan yang baik. Cuba tengok betul ke tak? Siapa yang ada saudara mara dia meninggal sebab kanser, betul tak meninggal pada hari dan bulan yang baik? Betul ke tidak? Rejab, Syaban, Ramadan ataupun Isnin, Khamis, Jumaat. Betul tak? Tengok. Kan? Kebanyakan. Kenapa dia kematian dicemburui? Kadang-kadang dia makin lama makin susut kesihatannya. Dia tahu dia dah tak boleh dah. Dia kata, mak, ni duit 50,000 ni dikeluarkan semua. 10,000 bagi dekat ni abang nak berniaga kan, bagi. Ni lagi 20,000 mak dengan ayah pergi umrah. Ni lagi 10,000 mak tolong pecah-pecahkan 1,000 mak tolong bagi. Bagi dekat rumah anak-anak yatim dengan ni wakaf, bina masjid, bina surau. Kemudian yang lagi apa? Lagi 9,000 ni tolong bagi untuk ni, untuk wakaf apa, untuk pembinaan, untuk benda-benda baik, rumah kebajikan dan sebagainya. Lagi 1,000 mak tolong top upkan telefon saya. Kenapa? Sebab dia nak telefon seorang demi seorang, nak cakap, minta maaf, minta halalkan makan minum dia. Inilah yang Nabi sebut orang yang paling cerdik, orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Tapi kita tak sedar, kebanyakan kita rasa kita sihat, kita rasa belum lagi, kita masih lagi buat benda-benda yang tak patut. Contoh, dalam Facebook kita nampak ada orang masukkan gambar
atau kita nampak gambar pemimpin-pemimpin tertentu, tak kiralah parti mana. Saya tak nak sebut pasal politik, tapi kan saya sebut general. Letaklah parti mana pun, Semenanjung ke Sabah Sarawak ke, tak kisah, letak je muka seorang tu, kemudian kita pun kutuk dia, tak boleh pakailah, tak gunalah, contoh. Dia letak muka je, contoh. Hari ni contoh, orang tak puas hati dengan saya, orang mengumpat saya tadi, tak apa, boleh minta maaf sebab saya ada kat depan mata. Yang ni bukan kutuk ketua kampung, kutuk imam. Aku tak suka dengan imam tu. Boleh jumpa besok, kalau ada rezeki jumpa imam. Imam, saya minta maaf mam, itu saya ada cakap-cakap pasal imam. Tak apalah, walaupun hati imam sakit, tak apalah. Kita boleh jumpa. Tapi yang dalam Facebook tu, yang kita kutuk, yang kita cakap macam-macam, dalam TV kita kutuk dia, apalah, muka tak lawa kita cakap, apalah, gemuk, semua kita cakap. Kita kutuk, kita tak berpeluang jumpa orang tu. Masa bila minta maaf cakap. Itu sebab saya tadi lalu, saya maafkan dah siap-siap orang yang mengutuk dan juga mengumpat saya. Saya dengar umpatan tu tadi. Orang perempuan mengumpat bukan reti perlahan, tingginya. Betul, mengaku tak? Mengaku kan? Salah ke saya tinggi? Boleh buka emas, dalam TV nampak tua. Kurang ajar betul. Macam tu tak apa. Kutuk ni. Betul saya kata, kita terlampau banyak. Yang paling sedih tu, umpatan-umpatan kejian yang dibuat dalam media sosial. Kebanyakannya datang daripada orang Melayu beragama Islam. Orang Islam adakah begitu akhlak yang diajar oleh Nabi? Tak. Nabi ajar suruh cakap dengan baik. Bagaimana Nabi menegur isterinya? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik dibuat. Wahai pipi, tahap apa jenis pipi kau ni? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin, kenapa ya Rasulullah kita makan bersuap? Oh ingat ya Rasulullah. Kalau ingat, mari kita makan bersuap. Suapkan aku dulu. Isterinya dengan tahap Nabi tahu masakan tu masin. Akhlak Nabi boleh suruh isterinya suapkan dia dulu. Dan suap, Nabi senyum kunyah macam biasa. Nabi tak tunjuk pun muka masin. Sekarang bagi abang pula suapkan, bagi aku pula suapkan kamu. Nabi ambil, Nabi suapkan pula. Aisyah bila kunyah ya, langsung dia capai pinggan bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita sini. Apa? Situ. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Lain macam nak marah aja. Cubalah lemah lembut sikit. Jangan lagi panggil bapaknya, atuknya. Ayo, ada ke panggilan macam tu? Ada tak yang panggil? Ada tak orang perempuan panggil atuknya? Ada? Ada tak? Si ada. Biasa panggil apa? Neneknya. Ya Allah. Panggillah sayang bin, meninggal terus. Sebab terkejut tak pernah panggil sayang. Abang Haji nak ke mana? Abang Haji nak ke mana? Pergi surau. Ini tanya atuknya. Kemana atuknya? Pergi sembahyang buta. Kan? Dia marah lah tu. Nampak tak? Hidup ni sementara. Kita nak kejar 3 perkara dalam hidup kita ni. Nombor 1, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk, walaupun nama dia hidayah. Mana hidayah?
Ada seorang Hidayah. Nama suami Hidayat? Tak. Suami nama apa? Hafizan. Sikit-sikit lah lagi. Kan? Nah, Hafizan pun walaupun nama isteri Hidayah, tapi kena cari juga Hidayah tu. Kalau tidak, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Mengumpat rasa okey. Ini bukan mengumpat, ini berkongsi cerita. Sama lah tu. Jangan. Jangan. Orang yang mengumpat dalam peristiwa Isra' Mi'raj digambarkan apa? Bayangkan dia kena apa? Potong ni. Bibir, lidah kena potong berkali-kali. Elok potong lagi. Ya Allah. Jangan. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah. Minta ampun. Macam tadi kata, istighfar banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak. Melainkan kita yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Ogos ni belum ada dosa lagi. Berani cakap macam tu? Sekejap aja kan, dah Ogos. Tu je setakat bulan Ogos. Dan begitu juga yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk dalam syurga. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain melainkan dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita nak bertaubat daripada dosa-dosa kita, apa yang patut kita buat? Yang pertama, kita sedar kita buat salah. Pertama, itu penting. Kedua, menginsafi perbuatan kita itu salah. Insaf. Menyesal dengan perbuatan kita itu. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Itu namanya taubatan nasuha. Sedar buat salah, menyesali, menginsafi kesalahan tu, menyesal tak nak buat lagi. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Kadang-kadang kita tak sedar, kita menyakitkan hati orang. Orang bergurau dengan dia, dia bergurau dengan orang boleh, orang bergurau dengan dia tak boleh. Ada orang macam tu. Dia je kenakan orang. Bila kena dekat dia, tak datang lah, tak jumpa dah kawan-kawan. Sampai tahap tu. Penyesalan yang mendalam mestilah rasa berbekas dalam hati, terasa pedih, maka bangkitlah sebuah keadaan yang lain, berazam untuk menjadi baik. Itu sebab Nabi kata dalam peristiwa hijrah Nabi, tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Berazam untuk jadi baik, berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih baik. Tak ada siapa yang sempurna dalam dunia ni. Saya pun tak sempurna. Kadang-kadang buka telefon tu, nak tengok Instagram, nak tengok apa, tiba-tiba terkeluar gambar tu, gambar berperang tu, berperang dalam jiwa ni. Tengah ni, astagfirullahalazim, tapi tengok macam mana tu. Pernah ke orang lelaki astagfirullahalazim macam tu? Ada? Adalah. Dosa tak kita? Dosa. Orang perempuan kadang-kadang cakap lembut tapi maksudnya kasar pun dosa juga. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi kucing sekejap. Oh, abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Oh. Dia sebut kereta tu nama siapa, sakit kecilnya hati suami. Yelah, ambil lah kereta kau, ambil lah. Kan? Kita menyakitkan hati orang. Dalam hidup kita dekat dunia ni, kadang-kadang kita kena ingat, Tuhan kalau cabut nyawa tiba-tiba tu yang disebut, digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Berapa ramai orang yang berjalan atas dunia ni seolah-olah bersia-sia menikmati keindahan, dan tiba-tiba apabila nyawanya dipanggil, baru dia sedar yang bekalannya masih kosong lagi. Sibuk dengan dunia. Tu yang Nabi kata salah satu puncanya umat Islam ni tidak boleh satu adalah kerana cinta dunia dan takut mati. Dah cinta dunia, sayang dunia sangat-sangat,
Lagilah takut nak mati, tak nak mati, tak nak mati. Aku belum puas lagi menikmati keindahan alam semula jadi ni. Tak ada. Dunia tak puas lagi, dah mengerjakan duit, tak puas hati lagi. Tak cukup dengan rumah besar, tak cukup. Tak cukup dengan kereta penuh, dah tak ada tempat parking nak ke rumah tu. Kan? Contohlah. Tapi itulah manusia, terleka dan terlalai. Itu sebab dalam hidup dalam dunia ni, pertama kena banyak-banyak sangat bersabar. Ujian dan dugaan pasti datang, kena sabar. Ada je ujian datang. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, tentu ada dugaan. Sabar banyak-banyak. Orang kutuk kita, sabar, jangan balas. Bukannya tercabut pun cuping telinga kita. Biarlah dia nak cakap, cakaplah apa pun. Ada orang cakap Samsul debat ni macam-macam, lantaklah dia nak cakap. Saya di Semenanjung pergi ceramah naik kereta kecil, orang cakap dah susah hidup dia, susah betul. Saya naik kereta besar, belagak. Jadi kita tak boleh puas hati semua. Jangan pedulikan apa orang nak cakap. Fokus kita nak mencapai apa? Nak mencapai keredaan Allah. Sabar. Orang cakap kita macam-macam, orang kutuk kita macam-macam. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah orang bagi pahala dekat aku. Macam tu je. Kan? Yang kedua, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang bila kita kufur, itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Taklah beritahu senang. Syukur tambah, lipat ganda. Tapi kalau kufur, tak bersyukur, Allah bagi azab pada kita. Syukur, jaga elok-elok. Dah ada isteri, jaga elok-elok. Ada anak, didik elok-elok. Ada rumah tangga, jaga elok-elok. Kan? Ada duit, belanjakan betul-betul. Belanja ikut jalan yang diredai. Jangan belanja untuk benda-benda maksiat. Jangan. Tuhan akan tanya, daripada mana dapat duit, ke mana kita belanjakan? Belajar bersyukur. Anak seorang, syukur. Anak 5, syukur. Anak 10, syukur. Ni komplain, beranak je. La ilaha illallah. Penatlah, je beranak, je beranak. Rezeki Allah bagi. Anak sampai 12, sampai terlupa nama anak siapa. Kadang panggil anak yang seorang tu pun 3. Kita ada 3 anak, panggil seorang 3 sebut. Halo, halang. Macam tu. Sebut nama semua lah. Kadang-kadang kan. Syukur. Belum ada zuriat, syukur juga. Ada peluang menikmati kasih sayang. Bulan madu di awan biru. Macam tu. Betul tak? Dapat. Belajar syukur. Mak ada, syukur. Mak tak ada, syukur. Kita ada kenangan yang indah bersama mak kita. Contoh, syukur juga. Yang ketiga, tawakal. Berserah kepada Allah. Kita takkan kecewa. Berharap pada manusia mungkin akan kecewa. Sebab manusia itu pun terbatas kemampuannya. Berserahlah kepada Allah. Keempat, redha. Kenapalah muka isteri aku seperti ini? Alah. Tengok muka pun, alah. Isteri pun sama. Aduh, suami aku mukanya running. Muka dia lari, tak tahu kenapa. Kan? Sebenarnya muka tak lawa, muka tak handsome boleh adjust. Bubuh krim memang putih. Kan? Pakai kopiah sikit bab, handsome juga. Contoh. Kan?
Tak payah make-up pun, muka natural beauty. Kan? Sebab apa? Sebab hari-hari pergi surau, ambil wuduk, muka bercahaya, tak payah guna krim pencuci muka tu yang mahal, tak payah. Datang sini, ambil wuduk, insya-Allah bercahayalah muka. Faham? Iya. Redha terima ketentuan Allah berikan kat kita. Allah bagi anak kita tak sihat, redha. Allah bagi peluang untuk kita jaga anak kita tu betul-betul. Kita dapat mak yang sakit, redha, kena jagalah mak yang sakit tu. Allah bagi peluang kita berbakti. Betul tak? Redha. Dan begitu juga belajarlah ikhlas. Ikhlas dengan apa juga yang kita buat. Kita tak mengharapkan ganjaran manusia. Yang kita harapkan adalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai penduduk-penduduk kampung Tualang 3. Oh salah, kampung apa? Kampung Surabaya. Saya rasa beruntung sekali hari ini berada di Surabaya. Bukan Indonesia ya, untuk makluman semua. Di Sarawak, di Kuching. Pesanan saya, hidup yang sementara ni jangan disia-siakan. Jangan kita mengira lama lagi aku hidup ni. Jangan cakap. Malam tadi berapa ramai yang tidur tak sempat minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang sedih, kenapa aku hidup lagi ni? Tak ada. Kita gembira hari ni Allah izinkan dapat berjumpa dengan Syamsul Debat. Alhamdulillah. Tiba-tiba esok pagi ada seorang meninggal, contoh, tak bangun tidur, meninggal. Mulalah keluar teori, patutlah semalam dia gelak pun semacam aja, nak mati rupanya. Yang seorang tu lah, patutlah dia tak pernah duduk kat tepi dinding tu, hari tu duduk tepi dinding, nak mati pun. Ni contoh, jangan beralih tau, ni contoh aja. Contoh aja, jangan beralih, ni contoh aja. Kadang-kadang manusia ni gemar buat teori-teori sendiri. Jadi manfaatkan. Hidup kita ni antara B dan D, birth and death. Antara huruf B dan D, tengah-tengah tu ada C, iaitu kita ada choice, pilihan macam mana kita nak jalani hidup kita. Kalau kita nak teruskan buat kemungkaran, nak teruskan hidup kita enjoy, tak nak beribadah pada Allah, terserahlah. Peringatan demi peringatan telah diberikan kepada kita. Ya. Kalau orang cakap, saya berkata nak berubah, saya belum dapat petunjuk lagi. Tidak cukupkah Al-Quran menjadi petunjuk? Jadi usahlah menangguh-nangguhkan taubat kita. Usahlah menangguh-nangguhkan nak berbuat baik. Kalau teragak nak buat baik, buat baik dengan segera. Teragak nak sedekah, sedekah dengan segera. Dah tahu Syamsul Debat nak datang petang ni, gorenglah apa yang patut. Janganlah asyik-asyik kuih rakit celorot. Gorenglah kan. Saya ni saya tak kisah, okey je, cucu udang. Lepas tu laksa Sarawak special. Contohlah, contoh kan. Jadi makna kata sedekah. Jangan, kalau teragak nak buat baik, buat cepat, jangan tangguh. Pernah tak kita berlaku dalam kampung kita, aku dengar dia sakit tenat, aku ingat nak pergi tengok dia lah. Lepas tu petang tu kau pergi tengok tak? Nantilah, macam malam lah, besok pagi lah, besok pagi. Malam tu meninggal. Pernah tak berlakunya tu? Kita yang tangguhkan tapi tak sempat jumpa. Itu dia meninggal, bayangan kita yang meninggal. Langsung habis. Tamatlah riwayat kesan degil. Ya? Jadi apa-apa pun berusahalah kita berubah daripada buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik, lebih baik menjadi lebih baik. Andainya esok hari terakhirku, mudah-mudahan aku bersedia dengan kematianku. Itu jawapan. Andai esok hari terakhirku, mudah-mudahan aku lebih bersedia untuk menghadapinya dengan amal ibadahku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup setakat itu. Apa-apa pun, sebab yang lamanya dekat tempat-tempat program ni,
bukannya ceramah. Yang lamanya ambil gambar. Jadi saya tak kisah, gambar tegak RM150, gambar rebah RM200, masuk dalam tabung surau. Ya? Siapa nak mula dulu? Ada lagu wow. Jadi apa-apa pun sama-samalah kita amalkan, ubah diri kita ni, berubah menjadi manusia yang lebih baik. InsyaAllah setiap masa kita ada ruang dan peluang untuk memperbaiki diri kita. Jangan biarkan diri kita terus-terusan hanyut dengan dunia yang bersifat sementara ini. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Usah dikejar kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana sesungguhnya satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Jadi itu saja daripada saya.